Sebab emas orang boleh curi. Macam tu je. Anda akan attract people untuk datang pecah rumah anda. Sebab dia orang boleh curi 2 juta worth of gold. Lari. Orang tak boleh nak curi unit trust. Orang tak boleh nak curi property. Tak boleh nak bawa property. Betul tak? Property tu melekat kat tanah. So that is something that you want to consider. So emas, boleh tak anda scale? Boleh tak anda melabur beli 2 juta ringgit Malaysia emas? Sesuai tak? Ataupun 10 juta ringgit Malaysia emas? Ke anda rasa terlampau banyak? So, kita kena fikir tau. Sekarang ni kalau kita beli emas yang begitu banyak, one thing yang kita kena fikir is the usability ataupun kegunaan. Amirul, kena simpan dalam vault. Exactly. You beli 2 juta emas, you pun takut keluar rumah. You nak simpan kat mana? Semua orang akan tengok you dengan mata yang berlainan. Walaupun dia orang tengok sama je. Cuma kita ada this was-was kan. Semua orang nak datang nak curi rumah kita. Sangat-sangat bahaya. Sebab emas orang boleh curi. Macam tu je. Anda akan attract people untuk datang pecah rumah anda. Sebab dia orang boleh curi 2 juta worth of gold. Lari. Orang tak boleh nak curi unit trust. Orang tak boleh nak curi property. Tak boleh nak bawa property. Betul tak? Property tu melekat kat tanah. So that is something that you want to consider. Itu yang maksud saya, boleh scale ke tidak? Iaitu pelaburan itu mestilah pelaburan yang pasif. Saya ulang balik, pelaburan yang pasif. Sebab nama pun persaraan. So contohnya tadi saya cakap 2.4 juta. Boleh tak anda beli 2.4 juta emas? Emas di sini, okay, apa dia? Emas di sini sesuai untuk kita gunakan sebagai hedging. Anda tengoklah orang-orang pakai emas kat luar sana. Semua orang bersetuju emas sesuai dijadikan sebagai hedging. Hedging di sini bermaksud kita gunakan emas ni untuk melindungi kewangan kita. Sebab duit, duit ringgit Malaysia. Kita beli unit trust dalam ringgit Malaysia. Kita simpan duit dalam ASB pun dalam ringgit Malaysia. Kita simpan dalam EPF pun dalam ringgit Malaysia. So hedging di sini bermaksud kalau anda beli emas, let's say nauzubillah, harga ringgit Malaysia tiba-tiba jatuh. Sebab apa? It can be because of hyperinflation. It can be because of, penyelewengan daripada kerajaan. For example, it can be that Malaysia, nauzubillah, pergi berperang, in war. So benda tu akan affect ringgit Malaysia, RM itu sendiri. Di mana RM tu akan mula hilang value. Ataupun berlakunya hyperinflation. Seperti apa yang berlaku di Zimbabwe, apa yang berlaku di Venezuela, apa yang berlaku di Indonesia pun. Masa berlakunya kegawatan Asian Financial Crisis, 1997 at that time, apa yang terjadi di Indonesia. Kalau benda ni berlaku, kalau kita ada emas, kita at least boleh bawa emas kita itu pergi ke negara lain, tukar emas kita dengan mata wang di negara yang kita dah pergi itu, mana-mana negara yang kita pindah, dan kita boleh hidup di kawasan itu. At least kita boleh mulakan kehidupan kita. Kalau kita nak bandingkan dengan orang yang memang duit dia semua dalam bank, semuanya dalam ringgit Malaysia, dia tak boleh nak lari mana-mana. So dia tak lepas scalability. It is passive but it's not scalable. And not only that, kegunaan pun satu hal kita kena fikir. Kalau anda ada emas, setiap kali anda nak beli sesuatu benda, anda nak gunakan untuk bayar makan minum, groceries, barang dapur, nak pergi makan, anda kena leburkan emas anda. Kena tukar emas anda dengan wang ringgit. Kena tukarkan emas anda dengan wang ringgit. So it is not really usable. Maksudnya kegunaan tu tak relevant. Kalau kita nak bandingkan dengan property, kita dapat sewa, duit, cash. Kalau unit trust pun duit dalam bentuk wang ringgit. Kita boleh keluarkan, dia cair, and kita boleh gunakan duit kita untuk beli apa-apa barang yang kita nak beli. So to me, it's not really a good investment for retirement per se. But it is fantastic for hedging. Macam saya beli emas sebab, macam saya cakap lah, so saya beli emas, saya takkan jual sampai mati. Faham tak? So saya kumpul emas, sikit. Nauzubillah lah. Let's say in the future, we never know kan. We don't know what happen in 10 years time, in 20 years time from now. So we don't know what happened to ringgit Malaysia, right? So at least I have gold, I can go anywhere, and then I can tukar emas itu kepada mata wang di negara yang saya pergi. And last but not least apa? Whether it's volatile ataupun tidak. So saya nak tanya anda, pergerakan harga emas over the last 1 year, saya ambil 1 tahun je, adakah dia stabil? Harga emas dia bergerak, dia naik dan dia turun, and then dia naik, dia turun. So itu
tidak stabil. Dia punya kenaikan tu very, I wouldn't say volatile, but it's very difficult to gauge. Harga emas over a long period of time, yes, it can grow because of the supply and demand. Tapi supply and demand pun kita kena question juga. Sebab sebelum ini ada emas sahaja. Tetapi sekarang ini ada cryptocurrency. Okay. Siapa yang memberi nilai pada emas? So, kalau saya cakap pasal topik emas ni, okay, mungkin dia topik sensitif mungkin ada antara anda semua yang mungkin melabur dalam pasaran emas. No problem. Okay, that's fine. Cuma sebab sekarang ini dulu kala emas ini tidak ada apa-apa value. Kalau anda tengok harga emas like maybe 50 years ago, okay, 50 tahun yang dulu, or even 100 tahun yang dulu, tidak ada nilai pun pada emas. Emas ni hanyalah alat mata wang, okay, yang digunakan untuk sebagai mata wang. Orang, berapa emas? Berapa dinar, kan? Oh, 5 dinar. So, mereka keluarkan dinar. Ia menjadi satu mata wang. Tetapi sekarang ini emas menjadi satu store of value. Maksudnya komoditi untuk store value. Ialah satu tempat di mana kita boleh letak nilai. And nilai ni ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh kita semua, pengguna, yang menentukan berapa harga emas based on supply and demand. So bila demand naik, harga emas akan naik. Tapi bila demand turun, harga emas akan turun. So sekarang ini kita dah ada cryptocurrency, dan beberapa cryptocurrency ini mempunyai ciri-ciri seperti emas. Saya bukan nak cakap cryptocurrency is the future, tidak. Semua persepsi orang, persepsi masyarakat. So kalau saya nak anda tanya orang-orang muda, budak-budak university, budak-budak college, tanya diorang kenal emas ke diorang kenal cryptocurrency? Mana satu yang diorang kenal? Kalau jawapan mereka diorang kenal lagi cryptocurrency berbanding dengan emas, bermaksud zaman anda, apabila zaman anda dah tak ada, the new generation akan tengok cryptocurrency lebih bernilai daripada emas. Dan ketika itu orang dah tak nak beli emas. Seperti saya cakap, supply dengan demand. Bila demand dah start turun, supply maintain, harga pun akan jatuh. Dan akan berlakunya satu revolution, okay? A new revolution whereby then the rise of digital asset. But wallahu alam, benda ni saya cakap macam Terminator kan. Genesis ke? Tak lah. Okay? But this is the future. So we need to think. So that's why I wouldn't bet on gold for my retirement. It's too risky. Itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu benda yang baru. Jika anda nak tengok the whole version, okay, video penuh, pergi dekat dalam ruangan description untuk klik pada link. Okay, link untuk join ke dalam group Ask Dr. Adam, di mana anda boleh tengok the whole version inside that. Okay, itu saja daripada saya. What do you guys think? Alright, nyatakan pandangan anda dalam ruangan komen. I will see you in my next video.